Okey, jadi dalam episod kita ni ada beberapa isu yang kita nak sentuh. Bermula dengan isu monopoli. Ya, monopoli. Isu monopoli yang menjadi berita hangat apabila dua boleh kita anggap monopoli dah diberikan kenyataan oleh kepimpinan kerajaan bahawasanya monopoli ni akan tamat. Ya. Pertama adalah Tak Cenggo. Ya. Keduanya adalah Puspakom. Tak Cenggo kita tengok bukan hanya PMX yang sebut. PMX sebut dalam, saya ingat, satu town hall bersama dengan belia. Kemudian disambut oleh Menteri Pengangkutan yang mengatakan dalam pengangkutan awam akan berhenti monopoli oleh Tak Cenggo. Maknanya boleh pakai kad kredit, pakai debit untuk bayar terus without using Tak Cenggo. Kemudian Menteri Kerja Raya kemudian mengatakan bahawa 5 lebuh raya akan dipilotkan untuk penggunaan yang serupa, maknanya tak lagi hanya menggunakan Tak Cenggo ataupun RFID, iaitu produk-produk daripada syarikat Tak Cenggo semata-mata. Ya, kemudian Datuk Sri Alex Linggi telah menyatakan bahawa selewat-lewatnya pada bulan September tahun ini, Best Raya NPE Akleh, Guthrie Corridor dan juga Jabatan Pulau Pinang akan dapat diguna pakai metod bayaran yang lain. Betul. Ya. Kemudian tak lama selepas itu, baru-baru ini Puspakom pula. Puspakom, kita sedia maklum, mendapat konsesi monopolize semua pemeriksaan kenderaan yang wajib. Yang sukarela pun ada, tapi basically orang tahu pasal kenderaan pemeriksaan yang wajib lah. Sejak 1994 diberikan konsesi 15 tahun dua kali berturut-turut dan akan tamat 2024. Konsesi 15 tahun akan ditambah buat kali ketiga, tetapi kali ini tidak lagi dimonopoli. Sampai 15 tahun yang akan datang ni, orang lain pun boleh masuk menawarkan perkhidmatan yang serupa. KJ, saya yakin ada banyak pandangan tentang perkara ini. Cuma tentang Puspakom ni mungkin saya mulakan sedikit. Banyak sebenarnya komplain. Sama ada benda ni secara saintifik ataupun hanya komplain daripada bawah. Tapi memang banyak kita dah dengar delays dan sebagainya, nak kena tunggu lama untuk servis dan perkhidmatan itu. Dan saya tengok dalam media sosial ada juga yang selama ni tak tahu sebenarnya Puspakom adalah syarikat dan bukannya agensi kerajaan. Nama pun Puspakom. Betul. Nama macam agensi kerajaan. Betul. Dia dah sinonim. Seolah-olah itulah yang menjadi agensi kerajaan yang menyediakan perkhidmatan wajib itu. Dan apabila benda ni didedahkan ataupun orang lebih tahu, ramai yang menyokong apabila monopoli ini ditamatkan tahun depan, insya-Allah, seperti mana yang diumumkan oleh kerajaan. Dan kalau boleh kita jangan lupa juga, ini sebenarnya walaupun dua contoh yang saya berikan tadi, Tak Cenggo dengan Puspakom, ialah kesinambungan kepada cakap-cakap yang ataupun kenyataan dan pendirian oleh PMX berkenaan Bernas misalnya. Pun masa awal-awal mula mengambil alih tampuk kepimpinan, Bernas pun dah ditegur berkenaan dengan kedudukan mereka sebagai monopoli pengimport beras negara. Jadi saya nampak tema untuk anti-monopoli ini banyaknya datang daripada kerajaan baru ini. Saya ada banyak pandangan, mungkin KJ nak masuk dulu untuk pandangan KJ. Adakah perkara ini bagus? Adakah semua monopoli kita patut tengok dengan kanta yang sama, ataupun dia lebih kompleks daripada itu? So untuk pendengar berkenaan dengan monopoli ni, monopoli adalah maksudnya hanya satu entiti tunggal sahaja yang menawarkan perkhidmatan tersebut ataupun yang menjual servis tersebut. Itu maknanya monopoli. Mono adalah satu, kalau dia beberapa, jadi dia jadi oligopoli. Monopoli adalah just one seller of the service. So dalam teori ekonomi ini, monopoli adalah sesuatu yang tidak menguntungkan pengguna. Sebab tidak ada kuasa pasaran, tidak ada persaingan. Jadi bila tidak ada persaingan ataupun kuasa pasaran, maka penjual tunggal itu dia boleh meletakkan apa saja harga dan dia nak letak sebab tidak ada pesaing.
Kalau ada dua orang yang jual benda yang sama, perkhidmatan yang sama, maka mereka akan bersaing dengan harga, dengan perkhidmatan dan sebagainya. Tetapi dalam keadaan monopoli, ia adalah satu keadaan di mana pengguna tidak ada pilihan dan mereka terpulang dan terdedah kepada harga yang telah diletakkan oleh syarikat tersebut. Namun demikian, dalam kes-kes monopoli yang diberi oleh kerajaan dalam bentuk konsesi, harga itu tidak ditetapkan oleh pembekal sahaja dari syarikat monopoli saja, tetapi harga itu dirunding bersama dengan kerajaan untuk memastikan bahawa syarikat itu tidak meletakkan harga yang terlalu tinggi. Jadi kerajaan dalam perbincangan apabila nak memberi konsesi ataupun nak melanjutkan konsesi tersebut, perjanjian tersebut, kerajaan akan kata inilah harga ataupun julat harga yang dibenarkan untuk perkhidmatan yang diberi, sama ada perkhidmatan itu adalah pemeriksaan kenderaan, pengimportan beras ataupun apa sahaja monopoli konsesi yang sedia ada. So dalam hal ini apa yang kita melihat adalah satu tema yang sudah muncul daripada kerajaan sedia ada, iaitu tema untuk melihat semula kepada monopoli ataupun dengan menggunakan istilah dalam media sosial, breaking monopolies. Kalau kita lihat daripada sudut yang daripada sudut pengguna, memang benda ni adalah bagus, ya, memang benda ni bagus sebab pengguna ada pilihan. Sebagai contoh kita ambil kes touch and go, ya. Selama ini touch and go adalah pembayaran cashless, ya, di lebuh raya dan juga di pengangkutan awam tunggal di negara kita. Ya, maknanya tak boleh bayar dengan credit card, debit card ataupun dengan e-wallet yang lain. Dengan pengumuman tersebut, maka pengguna ada pilihan sebab ini adalah sesuatu yang sangat dinantikan oleh pengguna. Mereka tidak hanya mahu bergantung kepada touch and go saja, nak kena top up, kadang-kadang ada masalah dekat tol dan sebagainya, mereka nak ada pilihan. So nothing wrong with that, ya, straight to consumer. Dalam kes Puspakom pula, Puspakom adalah syarikat pemeriksaan kenderaan satu-satunya tunggal dalam negara kita. Jadi bila kita nak kena buat inspection kereta baru, nak jual kereta dan sebagainya, kena pergi ke Puspakom, ya. Dan aduan yang kita sering dengar adalah